Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada petang ini dibawa oleh Fakulti Sains Kesihatan Universiti UiTM Shah Alam, yang mana insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, terutamanya daripada warga Fakulti Sains Kesihatan UiTM, dan terima kasih di atas penganjuran program kita pada petang ini untuk kita membincangkan sesuatu perkara yang insya-Allah mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita untuk kita mengingati satu waktu, satu saat yang kita akan berpindah daripada alam dunia ini. Mau ke tak mau, kita akan berpindah. Kita akan masuk satu alam yang namanya sebagai alam barzakh, alam kubur. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada petang ni kita akan bincangkan tentang suasana di alam kubur ataupun di alam barzakh. Jadi sesiapa yang nak bertanya soalan, saya alu-alukan pada ruang komen yang ada itu, insya-Allah anda boleh bertanya apa-apa soalan yang nak dikemukakan, dan saya juga mengalu-alukan sebarang komen daripada semua sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini. Antaranya yang dah bagi komen, yang pertama Muhammad Zulfadli Adnan, UiTM jelas ustaz, dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah, maknanya jelas, dapat diikuti dengan baik, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam yang saya sebut tadi, bahawa kita bincang santai saja pada petang ini, walaupun tajuk agak menggerunkan, tetapi apapun hakikat ini perlu kita hadapi bersama, dan kita nak berusaha untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan sekali lagi saya war-warkan tuan-tuan, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan pada ruang komen yang ada. Begitu juga apa-apa komen yang anda nak kemukakan, boleh saya alu-alukan supaya perbincangan kita pada petang ni lebih interaktif. Sentiasa tersenyum, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. InsyaAllah senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyuman kamu pada saudara kamu itu sebagai satu sedekah. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan bahawa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan dia beramal untuk hari selepas mati. Kerana hari selepas mati itu satu perkara yang benar, yang kita tidak dapat nafikan. Bahkan tuan-tuan, kehidupan kita ni ada 3. Yang pertama, kita hidup di atas dunia sekarang ini. Selepas itu kita juga akan hidup
Bila? Di alam barzakh. Alam transit sebelum kita dibangkitkan di akhirat. Dan yang ketiga, kita akan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Itu proses kehidupan kita. Alam dunia ni merupakan alam yang paling sekejap, tuan-tuan. Alam dunia ni saja disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Jadi itu average dia, lebih kurang dia. Mungkin ada lebih, mungkin ada kurang. Kalau lebih pun tak banyak. Ada orang tak sekarang ni hidup 150 tahun? Tak ada dah, tuan-tuan. Paling banyak pun 100 tahun dah. Tu pun banyak dah. Kawan-kawan semua dah tak ada dah. Dah meninggal semua dah. Jadi, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Jadi maknanya, kehidupan dunia ni setakat tu sahaja. Dan seterusnya, kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh ni, dia kita tak tahu lama mana. Tetapi dia satu tempoh yang sangat-sangat lama juga. Berapa tahun? Sejak zaman Nabi Adam AS tu, maknanya orang yang mati zaman dulu sampai sekarang ni, mereka masih lagi berada pada alam barzakh. Dan selepas daripada alam barzakh, kita akan dibangkitkan di alam akhirat. Alam akhirat ni paling lama lah. Sebab satu alam yang kita akan hidup selama-lamanya. Itu yang namanya alam akhirat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ramai yang mengucapkan salam. Saya jawab semua sekali lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mengucapkan salam. Baik, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut, Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang sebaik-baik amalannya. Jadi hidup kita di dunia ni adalah untuk kita beramal. Sebelum kita sampai satu tahap kita akan meninggal dunia. Semua orang akan mati, tuan-tuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kematian itu boleh mencengah sesiapa sahaja. Baru ni diviralkan semalam, kata silap saya, diviralkan ada seorang pelajar kita, pelajar SPM. Dia nak menduduki kertas sejarah pukul 10 pagi. Datanglah van jenazah ayahnya. Ayahnya baru meninggal dunia. Sebelum dikebumikan, singgah di sekolah terlebih dahulu untuk bertemu dengan anaknya yang akan menduduki peperiksaan SPM. Suasana amat pilu dalam suasana yang seumpama itu. Itulah hakikat kematian. Pada hari ini, ia berlaku kepada seseorang yang kita kenal. Satu hari, satu waktu, kita pula akan diusung ke tanah perkuburan. Pada waktu itu, tidak ada siapa lagi yang dapat menolong kita, melainkan amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita pada hari ini, ada orang dia kata, dalam suasana musibah yang berlaku, COVID-19 dan sebagainya, ada yang diminta mati. Persoalannya, boleh tak minta mati? Jawapannya tak boleh. Nabi larang. Nabi kata, la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih. Jangan seseorang kamu meminta kematian dengan sebab satu kemudaratan, satu musibah yang menimpa dia, menyebabkan dia minta kematian. Tak. Fa in kana la buddha mutamanniyan. Sekiranya kalaulah dia perlu juga nak minta mati, falyaqul, hendaklah dia menyatakan, Allahumma ahyini ma kana al-haya khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafa khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Maka itulah tuan-tuan yang paling banyak, yang kita boleh nak ucap, nak minta mati pun sekadar itu saja. Kadang-kadang kita ziarah orang sakit, kita tengok dia, Allah teruknya, dia berada di atas perbaringan, kesiannya, kita pun doa, ya Allah matikanlah dia, ya Allah kesian tengok dia. Tak boleh, haram. Minta mati tak boleh. Sebaliknya, kalau kita nak minta kesian tengok dia sakit sangat, kita doa, ya Allah matikanlah dia sekiranya kebaikan itu lebih baik baginya.
tetapi hidupkanlah dia sekiranya kehidupan itu lebih baik baginya. Itu doa yang kita boleh baca. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang baru datang, kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Yang baru mengikuti perbincangan kita petang ni secara live, yang mana saya sebut tadi bahawa saya mengalu-alukan apa jua bentuk soalan-soalan yang tuan-tuan nak kemukakan berkaitan dengan perbincangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi menjadi satu kewajipan pada kita sebenarnya untuk kita ingat mati. Sebab bila kita ingat mati ni, hati kita jadi lembut. Sebab itu Nabi SAW kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kata Nabi, dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Kerana sesungguhnya dengan ziarah kubur itu akan menzuhudkan keadaan kamu di atas dunia dan akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Maka dengan sebab itu kita disunatkan untuk ziarah kubur. Dan bila ziarah kubur pula, kita bagi salamlah kepada penghuni kubur. Apakah ucapan salam yang sepatutnya kita sampaikan? Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu kalau tak hafal, hafal tuan-tuan. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang yang beriman. Jadi kita bagi salam kepada mereka yang beriman yang dikebumikan di alam kubur tersebut. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami sesungguhnya akan menyusuli kamu. Jadi itu merupakan kita kata bila mana kita baca seumpama itu, kita pun rasa, kita terasa gerunnya kita bahawa kita juga akan satu hari kita akan mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu kita bila mana kita nak mati ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma khtim lana ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dengan kematian yang baik, dengan kesudahan yang baik. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya kematian itu merupakan kafarah, pengampunan dosa bagi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, orang yang sakit nak mati, dia kena apa? Dia kena, kita sebut sebagai husnuzan, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dia nak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang dia ready. Kita sangka baik pada Allah. Tapi nak sangka baik itu pun kita nak kena beramal lah. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana tindakan kita ketika mana kita menghadapi orang yang nak mati? Nabi SAW sebut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, cuma jangan kita tiru drama. Drama ni kadang-kadang dia suruh mengucap penuh. Mengucap kan. Jangan. Kita sebut macam Nabi sebut pada kita. Bisik di telinga kanan dia dengan lembut, la ilaha illallah. Lepas pada tu kita tengok ada reaksi, kita reaksi. Kalau nampak bibir dia bergerak sikit-sikit tu, kira cukup dah. Tapi nampak dia tak ada reaksi, kita talqin lagi, kita ajar lagi, la ilaha illallah. Begitu. Sebab Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Allahu akbar. Tuan-tuan, orang yang berada dalam keadaan nazak ni, sebab apa kita kena ajar dia? Kita kena ajar dia sebab dia ibarat orang yang berada dalam kelemasan. Orang lemah ni, orang nak mati ni, orang nazak ni macam orang lemah lah. Orang lemah dalam laut, lemah dalam sungai. Bagaimana keadaan mereka? Mereka terkapai-kapai waktu itu. Apa yang ada mereka nak capai. Itu orang yang lemas. Begitu juga kalau orang yang nak mati, kita akan capai apa sahaja. Waktu itu disunatkan kita sebagai orang hidup ni mengajar dia supaya dia dapat capai kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka kita yang melihat kematian itu, kita kena doa baik-baik. Allahumma ghfir lahu ya Allah, ya Allah ampunkan dosa dia. Itu kita menyaksikan kebaikan kepada
orang tersebut, tuan-tuan. Jadi selepas kematian, sebab yang akan mengambil nyawa kita adalah malaikat maut. Itu satu perkara yang pasti Allah Ta'ala tugaskan malaikat maut untuk ambil nyawa. Sebab itu sebelum nyawa sampai ke halkum, sebelum kita berada dalam keadaan nazar, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Taubat ni kena segera, kena sekarang kena taubat. Sebab Nabi SAW menyatakan, Inna Allah yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya sehinggalah Allah Ta'ala menerima taubat hambanya ma lam yugharghir, sebelum nyawanya berada dalam keadaan ghargharah. Makna sebelum nyawa berada di halqum. Jadi waktu itu taubat masih lagi diterima. Tetapi kalau ketika nazak, taubat dah tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita baca kisah Fir'aun sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, Fir'aun bertaubat, tuan-tuan. Fir'aun last kali ketika mana dia tenggelam dalam Laut Merah, dia bertaubat, dia kata aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tetapi sudah tidak diterima. Sebab apa? Sebab waktu itu dia berada di dalam keadaan yang nazak. Itu keadaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu semasa hidup kita di atas dunia ini, hendaklah sama-sama kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala terima taubat kita. Taubat ni kadang-kadang orang confuse ya. Ada orang dia kata taubat ni mesti tunai solat taubat. Tidak. Solat taubat ni dia tambahan saja. Tambah-tambah pula, solat taubat ni dia tak boleh buat pada waktu tertentu, waktu lepas subuh, waktu tengah hari betul-betul, waktu lepas asar. Maka ada waktu-waktu yang tak boleh buat sebab dia termasuk dalam larangan-larangan solat sunat. Tetapi yang kata taubat itu 24 jam per hours, maknanya dia tidak ada waktu larangan. Sebab itu rukun taubat ni ada 3. Yang pertamanya kita menyesal. Menyesal betul-betul dengan kesilapan, maksiat, dosa yang kita buat. Yang kedua, kita tinggalkan maksiat itu serta-merta. Tinggalkan terus. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak kembali melakukan maksiat. Itu syarat taubat pada Allah. Dan kalau melibatkan pada manusia, tambah satu lagi, kita minta maaf kepada manusia di atas kesilapan yang kita lakukan sesama manusia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi sebelum sampai kematian, hendaklah kita bertaubat. Sebab apa? Bila sampai nazak, kita tak boleh taubat lagi. Sedangkan bila mana roh nak berpisah daripada nyawa, satu suasana yang sangat-sangat sakit. Dia panggil sebagai sakaratul maut. Dan malaikat akan datang. Tapi berbeza ya, hamba Allah Ta'ala yang saleh dengan hamba Allah yang taleh. Apa beza saleh dengan taleh? Saleh ni baik, taleh ni jahat. Kalau yang saleh ni, malaikat datang dalam keadaan yang begitu berseri-seri. Siap bagi tahu lagi, ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah kanat fil jasadit tayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik, dengan haruman kasturi, dengan penuh dengan kebaikan. Jadi malaikat-malaikat yang akan mengiringi jenazah tersebut ataupun roh itu yang akan diambil dengan baik, malaikat maupun ambil dengan tenang, dengan cantik. Allahu Akbar. Itu orang yang baik. Tetapi kalau orang yang jahat, malaikat-malaikat yang datang itu dengan membawa kain kapan yang sangat-sangat busuk, bila dia rentap nyawanya daripada tubuh badan itu dalam keadaan malaikat yang bengis, yang tidak ada senyum lagi dah, yang garang ini dengan busuknya kain kapan itu akan diambil naik ke atas dan dilempar yang kata mayat tersebut ataupun roh tersebut. Itulah suasana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Hingga kan malaikat sebut kepada roh yang jahat ni, maknanya manusia yang jahat, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith. Keluarlah wahai jiwa yang jahat yang berada pada tubuh yang jahat. Itu keadaan dia. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ketika mana dia diangkat naik ke atas langit, kalaulah roh-roh yang baik akan dialu-alukan.
Tetapi kalau roh yang jahat, maka tidak dialu-alukan, bahkan ditutup pintu langit kepadanya, dan dia dilemparkan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana berlaku kematian, sebab kita nak cerita satu suasana selepas kematian. Bila berlaku kematian, maka seseorang itu akan dikebumikan. Kita biasanya bila kita terima tentang berita kematian, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ditimpa musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan bagaimana orang yang nak membaca Fatihah, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Sebab timbul juga isu dalam kalangan masyarakat kita. Selepas kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh tak kita baca Fatihah kepada si mati? Ada yang kata, oh tak sunnah, tak ada apa benda ni daripada hadis Nabi. Tuan-tuan, jumhur ulama menyatakan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mati akan sampai pahalanya kepada si mati. Walaupun perkara ini menjadi khilaf di kalangan ulama, tetapi majoriti ulama, majoriti fuqaha, jumhur fuqaha menyatakan sampainya pahala orang yang membaca ayat suci Al-Quran untuk dihadiahkan kepada si mati. Cumanya kena bacalah. Yang menjadi kesilapan kita, kita tak baca, kita sebut saja Al-Fatihah, baca tak pun. Bila kita dengar kematian ni, kita sebut Al-Fatihah. Sepatutnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita baca sampai habis surah Al-Fatihah itu dengan kita niat supaya disampaikan kepada si mati tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita lihat bagaimana seseorang itu, setiap orang itu dia akan melalui alam barzakh. Bila mana kita mati, maka kita akan pergi disebut sebagai alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur pun panggil, alam barzakh pun panggil. Bahkan disebut dalam hadis innal qabra awwalu manazil akhirah. Kubur itu merupakan peringkat awal sebelum pergi ke akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu, alam kubur itu merupakan tahap yang pertama. Makna proses yang pertama berlakunya akhirat. Sebab tuan-tuan, bila kita mati ni, kata dalam hadis Nabi sebut, faqad qamat qiyamatuhu sughra. Telah berlakulah kiamat kecil padanya. Maknanya bagi kita dah kiamat dah. Walaupun belum berlaku lagi kehancuran dunia, belum berlaku lagi kehancuran cakrawala, tetapi bagi kita tu merupakan kiamat dah. Dipanggil kiamat kecil. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh patah balik ke dunia lagi dah. Bila kita mati ni maknanya kita tak boleh patah balik dah. Kita akan terus menuju ke alam barzakh. Sebab itu kata Nabi, awalu manazil akhirah. Kubur itu mula tempat untuk kita duduk di akhirat ni. Fa in naja minhu ahadun fama ba'dahu aisar minhu. Sekiranya dia lulus alam kubur, maka apa selepas itu lebih mudah baginya. Tetapi kalau dia tak lulus, tuan-tuan, selepas daripada itu lebih dahsyat yang dia akan hadapi, tuan-tuan. Jadi itulah suasana-suasana dia. Cuma satu peringatan juga bagi orang hidup. Baru-baru ni timbul viral. Ada orang viral, dia kata bila mana orang mati ni, kita semua kena tukar nama. Nama-nama dia dekat bil elektrik lah, dekat rumah dia. Selagi mana kita tak tukar nama, dia akan terseksa di akhirat. Itu tak ada dalil, tuan-tuan. Itu tak ada. Sebab kadang-kadang kita hari ni mudah sangat terpengaruh dengan apa? Dengan viral. Itu tidak ada asasnya. Dia berkaitan dengan orang hidup. Orang hidup yang kena selesai benda-benda harta tinggalan, pusaka dan sebagainya. Begitu juga dengan kubur, tuan-tuan. Kita orang hidup, kita dilarang untuk apa? Untuk kita membina binaan atas kubur. Walaupun ramai yang lakukan. Ada kata ramai yang orang buat. Kita jangan ikut ramai orang buat. Benda yang haram. So bagaimana kalau kita buat?
kubur tu si mati berdosa tak? Si mati dah tak kena mengena. Kecuali kalau dia wasiat pada kita untuk buat binaan, tu dia kena mengena lah. Dia akan dapat juga saham juga. Tapi dalam keadaan dia tak kata apa pun, kita anak beranak ni, kita buat mar-mar apa semua, itu perbuatan yang haram. Yang tak ada kaitan dengan orang mati, tapi ada kaitan dengan kita yang hidup ini, kita berdosa. Jadi itu satu peringatan juga. Bila mana berlakunya kematian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berkaitan dengan kematian ni banyak juga perkara-perkara, kita kata perkara-perkara khurafat yang dilakukan. Perkara-perkara yang orang kita lah, macam-macam kepercayaan terhadap bila mana berlakunya kematian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi bila mana kita mati, tuan-tuan, macam saya sebut tadi, setiap orang dia akan mati. Kita tak tahu kita nak mati bila. Sebab tu kita kena sentiasa buat persiapan dan juga persediaan. Jadi bila kita mati sahaja, kita akan masuk ke alam yang nama dia alam kubur. Ataupun disebut juga sebagai alam barzakh. Alam barzakh ni alam apa? Alam barzakh atau alam kubur adalah alam pemisah antara dunia dan juga akhirat. Saya mengistilahkan sebagai alam transit lah. Dunia, kita nak pergi akhirat, dia ada transit sekejap. Sekejap, lama juga tu, 1000 tahun juga tu. Iaitu alam kubur ataupun alam barzakh. Persoalannya bagaimana orang yang tidak dikebumikan, adakah dia masuk dalam alam kubur? Dia tak dikuburkan, dia mati hilang. Contohnya tak tahu mayat dia duduk di mana. Dia naik kapal terbang, hilang, tak tahu, mungkin hidup, mungkin mati, dah mungkin mati pun. Jadi dia tak dikebumikan. So bagaimana keadaan dia masuk alam kubur tu, betul tak? Jawapannya, setiap orang yang mati, sama ada dia dikebumikan atau tak dikebumikan, ataupun dia dimakan oleh harimau ke, dia mati atas pokok ke, dia mati dalam laut ke yang tak dijumpai, dia bila mati saja dia akan masuk di alam yang nama dia alam barzakh ataupun alam kubur. Itu dia akan masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi setiap orang akan masuk ke alam tersebut. Di mana alam itu? Wallahu ta'ala alam. Bukan di tanah perkuburan itu. Tanah perkuburan itu bukan alam kubur, tuan-tuan. Tanah perkuburan itu adalah satu tempat dikebumikan jenazah di situ, dan dikebumikan mayat, jasad. Dan jasad itu kalau kita korek balik, kita nampaklah lama-lama tinggal tulang. Sebab itu, tuan-tuan, bila mana kita mati, roh kita akan dikembalikan pada jasad. Adakah jasad yang masuk dalam kubur tersebut? Tidak. Jasad itu akan dimamah oleh ulat-ulat, akan dimamah oleh tanah yang akhirnya akan rosak. Tetapi, tuan-tuan, bila mana kita mati, roh kita akan dikembalikan pada jasad yang baru, jasad di alam barzakh. Jadi soalan malaikat ni akan berlaku kepada kita ketika mana kita berada di alam barzakh tu, tuan-tuan, dalam keadaan macam kita hidup atas dunia ni, maknanya ada jasad, ada ruh. Itu keadaan dia. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi kalau kita tengok, kata Nabi SAW, hadis daripada Anas bin Malik yang menyatakan bahawa ketika mana seseorang itu meninggal dunia, innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang manusia itu, seorang hamba itu, hamba Allah itu, apabila dimasukkan dalam kuburnya, dan rohnya akan dikembalikan. Itu kalau masuk kubur. Kalau tak masuk kubur pun sama saja. Dia berada satu alam, nama dia alam barzakh, yang roh dia akan dikembalikan. Kalau lah dia masuk kubur, digambarkan bagaimana dia akan mendengar tapak kaki orang yang meninggalkan kubur. Maka pada ketika itu, atahu malakani fayaqudanihi fayaqulan, datanglah dua malaikat yang disebut sebagai malaikat Munkar dan Nakir. Begitu cepatnya malaikat datang ni, tapak kaki masih duduk dengar lagi tapak kaki orang berjalan keluar kubur, pap ni, malaikat dah datang.
Lalu ada orang kata kalau macam tu ustaz, kita tunggulah sebab tu ada orang tunggu kubur. Lagi mana kita tunggu di kubur ni malaikat tak datang. Tak betul tuan-tuan. Tunggulah sebulan ke setahun ke malaikat tetap datang. Sebab hadis itu nak menggambarkan pada kita betapa cepatnya malaikat datang untuk bersoal jawab kepada penghuni-penghuni kubur. Itu keadaan dia. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka datanglah malaikat. Malaikat bertanya, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa pandangan kamu terhadap lelaki ini? Digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman dia kata apa? Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi dialah hamba Allah dan dialah Rasulullah. Itu orang beriman. So yang nak jawab tu siapa? Bukan mulut kita, bukan bibir mulut kita, bukan lidah kita. Yang akan menjawab adalah amalan kita. Maka fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, unzur maq'adaka minan nar qad abdalaka Allah Ta'ala bihi maq'adan minal jannah. Tengoklah, lihatlah tempat kamu dalam neraka. Allah telah gantikan bagi kamu tempat di dalam syurga. Itu bagi orang beriman, tuan-tuan. Jadi dia akan nampak kenikmatan yang dia akan peroleh. Dia tak akan takut. Dia tak akan takut untuk menghadapi soal malaikat. Wa amal munafiq wal kafir. Manakala golongan munafik, golongan kafir, golongan yang kufur pada Allah, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa pandangan kamu siapa ini? Ditunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul la adri, aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku bercakap berdasarkan apa yang orang lain cakap juga. Maka pada ketika itu maka dia dipukul, wa yudrab bi matariqin min hadid darbatan baina udhunai fayusihu sayhatan yasma'u min man yalihi ila thaqalain. Maka malaikat memukul orang tersebut dengan satu pukulan pemukul daripada besi yang menyebabkan dia menjerit sekuat-kuatnya, begitu sakit yang didengari oleh semua makhluk kecuali thaqalain. Thaqalain siapa? Thaqalain adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, tuan-tuan, mereka tak dengar. Kalau dengar, ramai dah orang bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu suasana dia berada dalam alam kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita untuk kita berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diselamatkan daripada azab kubur. Dalam doa yang masyhur, yang sunat kita baca semasa bila kita baca ni, sunat kita baca ketika mana kita salat. Masa tahiyat akhir, tuan-tuan. Masa tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam. Sebelum bagi salam, sunat kita baca. Apa doa dia? Boleh hafal, boleh hafal. Yang mana dah hafal boleh amal. Setiap kali solat, lepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum kita bagi salam, sunat untuk kita berdoa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa dia, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada apa? Min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Jadi maknanya nikmat kubur, azab kubur itu benar. Sebab itu Nabi ajar pada kita doa. Doa supaya kita mohon pada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada azab kubur ya Allah. Tuan-tuan, disebut dalam hadis, al-qabru imma rawdatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Kubur ni sama ada salah satu daripada taman-taman syurga ataupun salah satu daripada lubang api neraka. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengalu-alukan sahabat yang baru mengikuti perbincangan kita pada petang ni. Petang ni kita bincang tentang suasana alam barzakh ataupun alam kubur selepas kita mati. Jadi sekali lagi saya war-warkan, sesiapa sahabat yang
ingin bertanya soalan, dialu-alukan pada ruang komen yang ada itu. Anda boleh type soalan anda. Apa-apa soalan, insya-Allah saya akan cuba respon. Apa juga persoalan yang anda kemukakan, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita. Baik, kita nak sambung tuan-tuan. Jadi maknanya di situ, azab kubur ni, nikmat kubur ni perkara yang benar. Satu hadis, Nabi SAW melalui dua kubur. Lalu Nabi kata, dua kubur ni diazab. Kerana apa? Kesalahannya, salah satu daripada penghuni kubur ni, sebab dia yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah ni makna suka adu domba. Kesalahan yang melibatkan dia suka mengapi-apikan, makna dia suka adu domba. Bagi orang bergaduh, ni perangai tak elok tuan-tuan, tak jaga mulut ni, maka Nabi kata dia diazab di alam kubur, di alam barzakh. Ada seorang lagi pula, la yastabri'u minal baul, dia tak cuci daripada buang air. Allah, tuan-tuan, kita dapati hari ni ada orang yang dia buang air, dia masuk, kalau perhati RNR ni, terutama orang lelaki-lelaki lah, dia berhenti kat bilik air tu, dia buang air tu dalam keadaan dia tak basuh pun ada. Bukan basuh pun tidak. Allahu Akbar. Kalau kita tengok macam mana dia solat, macam mana kotor dia, najis dia. Tuan-tuan, orang yang tak betul-betul cuci daripada buang air, maknanya dia akan diseksa di alam barzakh. Tu belum akhirat lagi, alam barzakh dah kena dah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan ketika mana orang itu dimasukkan ke dalam kubur, maka pada ketika itu datanglah malaikat. Nabi kata datang malaikat macam kita sebut tadi, bagaimana kalaulah orang itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang datang pada mereka tu malaikat yang memanglah malaikat yang dengan senyumannya, dengan tergendala. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada sikit terputus tadi. Baik, kita sambung perbincangan kita. Jadi maknanya mereka akan disambut oleh malaikat dengan baik. Waktu mati tu disambut dengan baik dah. Masuk kubur juga insya-Allah mereka akan juga disambut dengan baik. Cumanya biasanya kita dapat tahu bagaimana di alam barzakh ni, di alam kubur ni, kita akan ditanya soalan bocor, tuan-tuan. Orang kata soalan bocor. Iaitu apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Akan ditanya. Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kalau orang beriman dia akan jawab Rabbi Allah. Kalau orang yang beriman dia akan menjawab bahawa Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Wa dinil Islam, dan agama aku adalah Islam. Dan Nabi ataupun huwa Rasulullah, Nabi aku adalah Rasulullah. Jadi tuan-tuan, yang jawab ni siapa? Apakah mulut kita? Kita dah sebut dah tadi bahawa yang menjawabnya bukan mulut kita. Sebab itu mulut kita pada waktu tu tidak boleh berkata apa-apa. Yang menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh para malaikat itu adalah apa? Adalah amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi kalaulah kita melakukan amalan yang terbaik, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan pada kita dalam keadaan kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Itu beza dengan, hingga akan disebut dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, annahu yufsah lahu 70 dhira'a, diluaskan kuburnya itu 70 dhira', 70 hasta. Jadi dalam riwayat Tirmizi pula kata 70 dhira'a fi 70 dhira', 70 kali 70 hasta. Disebut oleh hadis Al-Barra, maddal basar, sejauh mata memandang. Tetapi orang yang engkar masa hidup dia di atas dunia, dia bukan sekadar tak boleh jawab soalan yang ditanya oleh malaikat, tetapi dia akan dihimpit sampai tulang rusuk kanannya bertemu dengan tulang rusuk kirinya, dan dia akan dipukul, dia akan diazab,
tuan-tuan, azab kubur tu sudah satu perkara yang dah tak tahan. Apatah lagi, kata Nabi, selepas daripada itu di akhirat esok dia akan menghadapi asyaddu minhu, satu perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Baik tuan-tuan, ni dah ada soalan yang tanya pada saya ni. Saya jawab dulu soalan yang dikemukakan, iaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan daripada Awang Jahar, itu yang pertama. Ustaz, banyak utang ni, rasa-rasa sampai mati dah tak mampu nak bayar, tolong bagi tip untuk selamat daripadanya. Bab utang. Baik. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, yughfar lisyahid kullu dzam illa dain. Diampunkan dosa orang yang mati syahid fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala sampai mati syahid, tuan-tuan, akan diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Nabi kata kecuali hutang. Dan begitu juga ketika mana jenazah datang pada Nabi, Nabi tanya ada hutang ke tak? Kalau ada hutang, Nabi tak nak solat jenazah tersebut. Ini menunjukkan kewajipan kita bayar hutang, satu kewajipan yang kita tak boleh abaikan. Cuma pada hari ini hutang macam mana? Baik, kita ada hutang macam-macam hari ini. Ada hutang berjadual, potong gaji dan sebagainya, maka tak ada masalah. Hutang ada insurans, okey, tak ada masalah. Sebab kalau mati, insurans cover. Tak ada masalah lah buat hutang-hutang macam ni. Kan? Tapi yang masalah sekali adalah hutang yang berbentuk kita hutang pada orang, contohnya. Kita hutang, tapi kita tak bayar. Ini masalah. Ataupun saja tak nak bayar. Ketika berhutang, cukup seronok kan? Biasa. Tapi nak bayar, cukup susah. Kita dapati ramai yang jadi macam tu. Yang ni bahaya. Jadi macam mana ni, awang jahat nak buat macam mana? Kita pastikan. Kita, kalau mana kita hutang kawan, hutang siapa-siapa, kita bayar cepat-cepat. Kena langsung cepat-cepat. Tapi kalau hutang bank, hutang apa, dia ada sistem dia. Dia ada insurans dia. Tu okey lah. InsyaAllah lah boleh selesai lah. Kalau mati pun akan dapat di cover oleh insurans dan sebagainya. Macam orang hutang rumah dan sebagainya. Itu tak apalah. Tapi yang dimaksudkan hutang yang ada masalah ni, hutang yang tak nak bayar ni. Sengaja tak nak bayar. Itu bermasalah. Sebab tu Nabi SAW cukup perhatian bab hutang. Jangan kita ambil kita kata ambil ringan terhadap perkara seumpama ni. Nanti takut alam barzah pun tak lepas, akhirat lagi-lagi tak lepas. Baik, Dayang Maslawiyah Abdul Aziz, dia kata, soalan saya pasal binaan atas kubur. Katakanlah dahulu dia tak tahu yang perbuatan tu haram dan dia baru tahu sekarang, jadi apa yang boleh dibuat ustaz? Baik. Pembinaan atas kubur terutama yang kekal memang haram. Ada dua sebab. Yang pertama dia membazir. Yang kedua kerana dia merupakan tanah wakaf. Tanah wakaf ni mana milik orang ramai. Kalau kita buat pemenan, buh marmar memanglah pemenan. Makna seolah-olah kita ambil hak wakaf tu hak kita. Maka ia menjadi haram. Memang kalau ikut hukum sepatutnya kena robohkan balik binaan-binaan yang dibuat. Tetapi pada hari ini kita tengok apakah merobohkan itu menimbulkan fitnah. Apakah merobohkan itu menimbulkan kita kata mudarat yang lebih. Kalau menimbulkan fitnah maka tak apalah, kita yang akan datang kita jangan buat dah lah. Kan? Begitu. Tetapi kalau boleh roboh, kalau tidak mendatangkan fitnah, kita roboh. Sebab benda itu bukan datang kebaikan pun. Apatah lagi kita telah mengambil harta wakaf sebagai milik kita. Begitu. Baik, Nur Redali. Soalan seterusnya daripada sahabat kita ni, Nur Redali. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Bolehkah kita meletakkan batu-batu kecil di atas kubur? Baik. Nak letak batu-batu kecil tidak ada masalah. Cuma kalau kita lihat Nabi SAW, ketika mana dalam hadis yang saya sebut tadi, Nabi lalu di kubur tu, yang Nabi kata dua kubur diazab, Nabi patahkan ranting pohon yang hijau, Nabi letak dekat kubur tersebut. Jadi itu lebih baiklah kalau kita nak mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW, yang mana diambil daripada ranting mana-mana ataupun pokok kecil-kecil. Janganlah pokok besar-besar yang akar menjala ke dalam, tak boleh lah. Sebab dia memberi kesan pada jenazah. Jadi kita ambil yang kecil-kecil itu, daun-daunnya itu. Yang hijau, selagi mana dia hijau, dia berzikir. Kurang-kurangnya insya-Allah kita harap ia memberi kebaikan kepada si mati. Kebaikan sikit-sikit jelah tuan-tuan. Apapun dia balik kepada apakah dia punya kehidupan di atas dunia. Sama ada memang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun
dia tidak beriman pada Allah. Cumanya tuan-tuan, azab kubur ni dia berbeza daripada seorang kepada seorang, bergantung kepada maksiat yang dilakukan. Berbeza. Bagaimana maksiat yang dilakukan? Jadi tuan-tuan, kalau maksiat yang lebih berat, maka sudah tentulah azabnya itu lebih berat yang akan dihadapi. Bahkan yang saya sebut tadi, bahawa Nabi SAW sebut dia jenis adu domba pun ada azab yang tertentu baginya. Begitu juga orang yang tak cuci daripada buang yang kecil, ada azab baginya. Apatah lagi bagi orang yang lebih daripada itu. Muhammad Zulfadli Adnan, dia kata, Ustaz, bagaimana orang yang hidupnya banyak dosa dan meninggal tak sempat bertaubat, adakah masih mendapat rahmat dan pengampunan di alam kubur? Baik. Dia sebenarnya begini. Yang paling penting ialah bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik pada Allah. Itu ingat. Orang yang mati dengan syirik, tak beriman pada Allah, Allah tak ampunkan dosa. So kita pastikan kita beriman. Itu pertama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya orang yang mati dalam keadaan dosa, tapi bukan dosa syirik. Dia berdosa, dia mati tak sebab bertaubat, tapi bukan syirik, maka dia masih ada harapan untuk mendapat pengampunan daripada Allah, kerana dia masih lagi beriman pada Allah. Cumanya apa berlaku? Dia kena seksa dulu. Macam kita lah hari ni, orang buat salah masuk penjara dulu, selesai hukuman baru dikeluarkan dan dibebaskan. Macam tu juga seseorang itu, dia kena seksa dulu, selepas tu barulah dimaafkan. Mungkin seksa dia bersifat temporary, bersifat sementara. Berbeza dengan orang yang mati dalam keadaan kufur, maka seksa yang dia akan peroleh seksa yang selama-lamanya. Baik, itu dia. Baik, kita lihat lagi, ada lagi soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita. Ustaz, berkenaan hutang juga, sekiranya nama dalam bil api atau air ada tertunggak masih lagi nama si mati, itu juga terkesan terkait dengan hutang ke? Itu tak kena mengena. Sebab yang guna air itu orang mati, dia tak guna air dah. Orang mati dia tak guna elektrik dah, yang guna orang hidup. Walaupun orang hidup guna nama dia, apa kaitannya? Sebab yang guna tu siapa? Yang guna orang hidup. Maka dengan sebab itu orang hiduplah yang kena bayar. Jadi tak kena mengena. Walaupun nama tu nama orang mati, tapi yang guna itu adalah orang hidup, bukan orang mati. Jadi bukan soal nama dia tuan-tuan, soalnya adalah penggunaan perkara tersebut. Baik. Muhammad Hafizi ada soalan, dia kata, Ustaz, sekiranya ada orang berhutang dengan kita dan dia enggan bayar hutang, apakah cara terbaik pada kita sebagai pemberi hutang? Kita tengok keadaan dia. Kalau dia betul-betul susah, kita tahu dia susah sangat, kita halalkanlah, kita sedekahkanlah, kita permudahkanlah urusan dia. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa sesiapa yang mempermudahkan urusan seseorang di atas dunia, Allah akan yasarallahu lahu yaumal qiyamah. Allah akan mempermudahkan baginya di akhirat kelak. Tetapi kalau orang itu bukanlah dia tak mampu bayar hutang, tapi saja tak nak bayar hutang, yang ini kita serah daripada Allah Ta'ala lah. Kan? Kalau kita halal pun tak apa, terpulanglah. Kalau kita nak pahala, kita halal, tapi dia tetap berdosa. Bagi dia, pihak dia tetap berdosa. Saya pernah jumpa ada seorang, dia mengadu pada saya. Dia kata kawan dia ketika malam nak mula bisnes, hutang dia. Lepas tu dah maju bisnes, dah beli macam-macam aset, tak nak bayar hutang. Kan? Saya tanya dia, berapa banyak kawan hutang? Tak banyak, dia kata 500,000 je. Tu dia tuan-tuan. Dia rasa sayang nak bayar kan. Jadi hutang tu tak hutang. Kalau kita tak bayar dengan sengaja, kita akan jadi muflis di akhirat. Nabi SAW menyatakan di mana orang di akhirat esok dia bawa pahala ni, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala solatnya. Lalu rupa-rupanya atas dunia dia ada kesalahan dengan manusia, hutang tak bayar, fitnah orang, mengumpat orang, maka dia kena bayar dengan pahala-pahala yang dia bawa. Dia kena bagi pahala-pahala dia tu, pahala puasa, pahala sedekah, pahala solat, bagi kepada orang yang dihutang tak bayar tu. Jadi yang diumpat, dia tak minta maaf dan sebagainya itu. Dah bagi, habis pahala.
Tapi dosa masih ada. Maka diambil. Fatukhaz min sayyi'atihim lahu. Diambil dosa-dosa mereka bagi kepada dia. Maka itulah kata Nabi orang yang muflis di akhirat. Yang akhirnya dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Itu. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sentiasa tersenyum bertanya. Ustaz sekarang ni bukan ke kubur pihak JAIS tengah standardkan kepuk kubur minta pencerahan. Baik, standardkan itu sesuatu yang tidak kekal. Dia benda yang kita kata nak bagi tanah tak runtuh saja. Itu tak apa. Dia sebagai satu kepuk nak hadang tanah tak jatuh. Lagi dia boleh bagi kesan pada kubur yang lain. Kadang dibuat daripada papan saja, kayu-kayu saja. Tapi awas jangan buat daripada simen, jangan buat daripada marmar. Itu memang tidak dibenarkan sebab itu bersifat kekal. Maka kita kena tahu dia punya kebenaran itu setakat mana. Lebih daripada nak menjaga tanah kubur tadi daripada kadang-kadang hujan datang dia akan memberi kesan pada kubur-kubur yang lain. Maka dibuat kepuk penghadang itu sekadar itu tidak masalah. Bahkan kepuk itu bila-bila masa boleh dicabut, dibuang. Tidak ada masalah. Begitu. Baik. Lailatul Hasan. Lailah ni maksud dia malam. Hasan ni maksud baik. Malam yang baik. Malam yang baik. Ustaz, macam mana nak tahu taubat kita telah diterima semasa-masa hidup? Baik. Kita bertaubat daripada apa? Daripada maksiat. Okey? Contoh, kita bertaubat. Dulu ni kita pernah tak solat. Sekarang ni kita bertaubat pada Allah, kita tak tinggal solat lagi. Macam mana tanda taubat kita diterima? Kita tak dah tinggal solat dah. Mana taubat kita tentang maksiat yang meninggal solat tu Allah terima lah. Sebab kita dah berjaya, dah pastikan kita dah tak tinggal dah solat itu. Ataupun kita pernah tak bayar hutang kan. Malas nak bayar hutang. Bila kita bertaubat pada Allah Ta'ala, kita pun cepat-cepat bayar hutang. Maknanya itu tandanya kita diterima. Kita tak melengah-lengahkan lagi. Jadi maknanya kita boleh mengetahui bagaimana taubat kita diterima bila mana kita, kalau maksiat yang kita lakukan, kita dah tinggal dah maksiat itu untuk selama-lama. Kita tak ulang balik dah. Tapi kalaulah kita taubat, kemudian buat lagi. Taubat, buat lagi. Itu bukan taubat, itu taubat. Itu masalah. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Superb cake. Kek superb ni. Dia tanya apa ni? Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Macam nak bayar balik hutang kalau kita sudah lost contact dengannya? Macam nak jelaskan Ustaz? Baik. Yang pertama, kalau kita lost contact, kita cari waris dia. Hari ni medsos ada kan, media sosial. FB ada, Twitter ada, Instagram ada, Facebook ada. Macam-macam kita boleh cari. Katakan memang tak ada sungguh. Memang tak jumpa sungguh. Dia pun tak jumpa, waris pun tak jumpa. Baik, kita ambil yang kita hutang dengan dia, kita masuk dalam tabung masjid. Atau kita sedekah pada fakir miskin. Kita niat ini dia punya duit. Ini dia punya uang. Kita sedekah bagi pihak dia. InsyaAllah besok di akhirat dia berterima kasih kepada kita. Itu ada manfaat dia insyaAllah. Sebab kita kata kita tak berupaya nak cari dah, kat mana dia tak jumpa dah kan. Baik. Seterusnya Fazilah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Macam mana Ustaz bila kita jalan di perkuburan terpijak atas kubur sebab terlalu padat, terutama kubur yang lama dan tak teratur, salahkah? Nama pun terpijak. Terpijak maknanya kita tak sengaja. Bila kita tak sengaja terpijak, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau kita saja pijak, itu adalah perbuatan yang haram. Bahkan Nabi melarang kita duduk atas kubur. Maksud duduk atas kubur tu apa? Itu kubur, kita duduk atas dia, yang jenazah berada di bawahnya. Maka itu perbuatan yang haram kerana kita dikira menghina orang yang kita kata berada di dalam jenazah kubur itu, walaupun mereka mati sekalipun, kita kena hormat mereka. Tapi kalau tadi tak sengaja, kita cari dah jalan ke tepi-tepi kubur nak jalan, terpijak sebab tak perasan, maka itu dimaafkan kerana tidak sengaja. Baik, superb cake tadi, kalau kita sudah lupa sesangat dengan sesiapa kita hutang, adakah amal lain untuk gantikan hutang itu tak? Gantikan hutang tu kita keluar. Kalau kita buat anggaran banyak mana kita hutang, kita keluarkan juga. Yang melibatkan duit lah kan. Nurul Iftitah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Benar ke roh arwah yang baru meninggal dunia masih boleh pulang atau melihat waris-waris terdekat? Jawapannya tidak benar. Itu adalah khurafat. Itu adalah khurafat. Ada orang kita dia percaya bila mati ni lama masa 40 hari dia masih lagi berlega-lega balik rumah. Saya nampak. Dia kata saya nampak. Yang nampak itu bukan roh, itu nama dia qarin.
Jin. Setiap orang ada bersamanya jin. Orang itu mati, qarin tak mati. Jadi yang nampak itu qarin sebenarnya. Sebab apa? Sebab roh bila dia mati, kita sebut tadi dia masuk alam barzah. Alam barzah ni alam pemisah dengan dunia. Dia tak akan bertemu. Ibarat apa? Air dengan minyak, dia tak akan bertemu. Jadi dia sudah masuk ke satu alam yang lain. Yang dia tak akan lagi berada alam dunia ini, tak ada lagi. Macam mana kita nak jumpa mereka? Boleh. Kita kena mati dulu lah. Kita masuk alam barzah, maka barulah kita berjumpa dengan mereka. Tuan-tuan. Asnah Abdul Rashid baginda, dia kata ustaz meninggal pada hari Jumaat atau malamnya tidak menjamin terlepas siksa kubur. Mohon pencerahan. Ya. Nabi SAW wafat bila? Hari Isnin. Memang hari Jumaat ni hari yang mulia. Hari yang mulia ini, kalau dia itu orang yang mulia, maka mati pada hari yang mulia, bertambahlah kemuliaan. Tetapi orang itu solat pun tidak, tutup aurat pun tidak, puasa pun tidak, zakat pun tak bayar, mengumpat nombor 1, hutang tak nak bayar, macam-macam maksiat yang dia lakukan, bahkan syirik kepada Allah Ta'ala. Matilah hari apa pun, dia tetap diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matilah hari Jumaat sekalipun, dia tetap kena azab. Sebab apa? Sebab apapun kemuliaan hari Jumaat, dia berkaitan dengan siapa? Dengan orang beriman. Kalau orang beriman, mati hari Jumaat, kira cantik lah. Sebab apa? Sebab hari yang mulia, hari yang baik. Alhamdulillah. Tapi apapun berdasarkan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak beriman, tuan-tuan, maka rugi, semata-mata rugi. Sebab itu, apa yang kita bincang ni, petang ni, adalah merupakan perkara gaib, tuan-tuan. Kita tak nampak. Tetapi kita kena beriman. Sebab ia dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Beriman tak beriman, kita akan jumpa benda itu. Orang beriman, dia akan berjaya. Orang tak beriman, dia akan sengsara. Dia akan menyesal yang tiada berguna. Sabrina Sobri kata, Assalamualaikum Ustaz, bersalam. Apakah yang terjadi pada roh si mati yang terhutang? Betulkah roh tergantung dan tidak naik ke langit? Ya. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya roh itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali kalau dia ini memang berusaha nak bayar hutang, usaha sedaya upaya, tiba-tiba dia mati dalam usaha dia. Itu kita harap, kita doa mudah-mudahan Allah ampunkanlah. Itu pun waris-waris dia kena tengok. Kalau boleh waris dia, kena bayar hutang terlebih dahulu. Sebab itu, bila mana seseorang itu mati, tuan-tuan, kata pusaka jangan dibahagikan kepada waris terlebih dahulu, melainkan ditunaikan beberapa perkara. Yang pertama, hutang. Hutang dengan Allah, ada fidyah ke? Contohnya, ada badal haji ke? Kau ada mampu pergi haji tapi tak pergi haji. Ada tak puasa yang ditinggalkan? Hutang ni kena bayar. Hutang dengan manusia, kena bayar. Kemudian tengok pula ada wasiat ataupun tidak. Kalau ada wasiat tak lebih daripada 1/3, kena settlekan dulu. Barulah last sekali pergi kepada pembahagian harta pusaka. Jadi kalaulah arwah itu ada hutang, maka kita gunakan duit pusaka itu sebelum dibahagikan untuk kita bayar hutang. Supaya dia selamat. Kan? Dan kalau dia bukan tak nak bayar, tetapi dia dah berusaha sedaya upaya dah, insya-Allah mudah-mudahan Allah terimalah. Yang masalahnya ialah apa? Ialah orang yang sengaja tak nak bayar. Itu masalah. Sebab itu kita jangan terjadi di kalangan orang yang seumpama itu. Baik tuan-tuan, Nurul Iftitah kata, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Lagi satu nak tanya, jika bermimpi arwah yang baru meninggal, adakah benar berjumpa roh arwah atau sekadar mainan mimpi atau tidur? Baik. Mimpi ini dia ada 3. Yang pertama mimpi yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua mimpi buruk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mimpi dua syaitan. Yang ketiga mainan tidur. Jadi maknanya kalau kita mimpi arwah, kita doa banyak-banyak lah, itu aja. Sebab kita pun tak tahu keadaan dia bagaimana. Baik. Ustaz, kalau kita meninggal disebabkan sihir, adakah kita dimasukkan syurga? Bergantung kepada amalan kita juga. Kalau kita dianiaya, kita dizalimi, sedangkan kita orang yang baik, kita beriman pada Allah, kita solat tak tinggal, kita jaga apa semua, dan insya-Allah kita akan dimasukkan dalam syurga. Tetapi kalau disihir sekalipun, sembahyang tak pernah, puasa tak pernah, engkar pada Allah, maka dia akan tetap akan mendapat dosa di sisi Allah. Sebab itu orang yang ditimpa sakit, dia sebenarnya akan menambah pahala dia kalau dia bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ustaz Muhammad Hafizi kata, boleh Ustaz jelaskan syahid dunia dan akhirat? Syahid dunia akhirat ni begini. Dia ada 3. Syahid dunia akhirat dan akhirat saja. Syahid dunia akhirat adalah orang yang mati syahid, ikhlas fi sabilillah, berjuang, mati terbunuh.
Dia kita kebumikan dengan cara dengan darah-darah tu semualah. Syahid dunia sahaja adalah orang yang kita nampak dia berjuang di jalan Allah Ta'ala, mati syahid. Kita tanam cara syahid dengan tak disemayangkan, tak dimandikan. Tapi rupanya akhirat tak dapat sebab dia tak ikhlas. Allah tak terima. Dunia kita berhukum secara zahir. Tapi secara hakikinya Allah mengetahui. Syahid akhirat adalah syahid orang yang mati dalam keadaan mati yang mati bersalin, mati lemas dalam air, mati terbakar, mati kena penyakit dalam perut, kanser, ta'un, mati kena tipu bangunan. Itu semua mati-mati yang terkejut itu dia dapat syahid akhirat. Makna dia dapat kita kata pahala di atas kematian dia seumpama itu. Nah, tapi itu sebagai top up lah kepada pahala-pahala dia yang lain. Baik. Hanafi, saya pernah dengar ada amalan untuk boleh mengetahui keadaan orang sudah meninggal dunia. Ada tak kaedah macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu termasuk dalam perkara ghaib. Jadi kalau orang kata boleh tahu pula orang mati tu keadaan macam mana, dia akan ditipu oleh jin dan syaitan. Memang ada orang dakwa macam tu, tetapi dia akan ditipu oleh jin dan syaitan. Sebab apa? Sebab alam roh ini, alam barzah ini, alam kubur ini, alam yang ghaib yang kita tidak dapat mengetahuinya. Melainkan orang yang mati dia akan masuk kat situ. Tapi bila ada orang dia boleh trace, boleh bercakap pula dengan roh orang mati, ketahuilah itu merupakan satu perbuatan ditipu oleh tipu daya syaitan. So kena hati-hati. Sebab itu hidup atas dunia ni kita kena ada ilmu supaya kita tidak terjebak kepada perkara-perkara yang mungkar. Hazmi Saad ustaz dia kata, adakah roh Datuk Nenek kita akan bertemu di alam barzah? Ya. Roh-roh yang baik ini mereka akan bertemu sesama mereka. Mereka berada seolah di taman-taman syurga. Tapi kalau roh yang jahat, dia akan dipenjarakan. Dia macam inilah. Saya nak gambarkan begini. Orang yang mati ni, yang sudah berada di alam barzah, dia mengetahui siapa yang akan mati. Cuma dia tak boleh bagi tahu kita lah. Sebab dia berada di sana. Dia bagi tahu, dia tengok. Contohnya, kita bagi contoh. Member kita ni, Dolah. Oh, minggu depan, besok ni dia akan jumpa kita. Okeylah. Maka ni, orang yang berapat nikmat ni, maka boleh ziarah mazari antara satu sama lain. Tiba-tiba esok, Dolah tak datang-datang. Seminggu tak datang-datang. Barulah mereka tahu bahawa kawan mereka Dolah ni tidak bersama mereka. Makna tidak mendapat nikmat, mendapat azab. Masalah dikunci, dipenjarakan. Asalah begitu. Jadi roh-roh ni sama-sama dia boleh berhubung sama-sama dia. Macam kita atas dunia lah. Itu keadaan dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nampaknya masa tak mengizinkan. Program kita sampai sejamnya, sekarang dah pukul 4 lebih dah. Jadi terpaksalah kita berhenti untuk nanti kita sambung pada waktu-waktu yang lain. Kalau siapa yang nak mengikuti lagi perbincangan yang saya buat, malam ni insya-Allah saya akan buat soal jawab agama. Siapa-siapa ada soalan, malam ni saya bincang soal jawab agama saja. Apa-apa soalan yang tuan-tuan nak bincang, tuan-tuan boleh bincang. Tetapi Facebook saya lah. Facebook Syauqi Osman. Tuan-tuan type SHAUQI Syauqi Osman. SHAUQI Syauqi Osman. Malam ni pukul 10 suku insya-Allah. Pukul 10 suku malam ni saya akan bincang soal jawab agama. Jadi mana-mana lagi soalan yang terbuku, masih lagi nak tanya malam ni insya-Allah. Tanya malam ni. Saya akan buka ruang. Seluruhnya malam ni bab soalan saja. Apa nak tanya boleh tanya insya-Allah. Anda boleh layari malam ni Facebook Syauqi Osman, SHAUQIOTHMAN Syauqi Osman. Pukul 10.15 malam saya akan bersama langsung melalui Facebook tersebut. Kita akan buka soal jawab seluas-luasnya. Jadi kalau siapa nak ikut, insya-Allah boleh ikut. Jadi untuk petang ni saya rasa sekadar itulah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih kepada Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam di atas jemputan kepada saya pada petang ini untuk berkongsi dengan semua sahabat yang mudah-mudahan menjadi satu peringatan pada kita untuk kita ingat mati, untuk kita ingat alam barzah, untuk kita buat persiapan, untuk kita buat persediaan. Kita kena jadi orang cerdik sebagaimana sabda Nabi SAW. Orang cerdik ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia, memperbaiki diri dia dan beramal untuk hari lepas mati. Mana-mana kesilapan yang kita buat, pintu taubat masih terbuka luas tuan-tuan. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan taubat kepada Allah.
kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mencari redha Allah Taala, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Terutama ketika mana kita meninggal dunia ini, masuk alam barzah, kita dapat kebaikan di alam barzah, masuk alam akhirat, insya-Allah akhirnya kita akan mendapat nikmat syurga di sisi Allah. Itu yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan kita doakan semua yang pada petang ini yang sama-sama mengikuti perbincangan kita, semua dihimpunkan bersama-sama dengan para anbiya alaihi wassalam, bersama-sama kita mendapat syurga Allah, insya-Allah. Tapi mudah-mudahan kita dapat sama-sama memperingatkan untuk kita meningkatkan iman, amal kita dengan penuh ikhlas kepada Allah. Jadi sekadar itu, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita. Terima kasih kepada Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Terima kasih kepada semua. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.